Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk sistem pilihan raya di Malaysia. Senarai ahli kumpulan. Yang pertama, Ainul Mardiah Farisha binti Muhammad Rasidi, nombor matrik D2031286. Yang kedua, Widat Tasnim binti Anwar, nombor matrik D20313038. Yang ketiga, Nurul Aliyah binti Isamuddin, nombor matrik D203112923. Pengenalan bermaksud satu kaedah bagi rakyat untuk mengundi bagi memilih wakil mereka dan juga turut berperanan untuk mengesahkan mereka yang memengani kuasa dan merupakan satu bentuk komunikasi antara pemerintah dengan yang diperintah. Sejarah pilihan raya. Yang pertama, 16 Februari 1992, iaitu Pilihan Raya Perbandaran Kuala Lumpur. Yang kedua, pilihan raya ini merupakan susulan daripada Perjanjian Tanah Melayu 1948. Yang ketiga, pilihan raya ini bukannya pilihan perbandaran yang pertama. Yang keempat, 27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama di Tanah Melayu. Yang kelima, antara parti yang mengambil bahagian ialah Parti Perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA, MIC, Parti Negara Pimpinan Dato' On iaitu 33 orang, Parti Islam Se-Tanah Melayu iaitu PAS 11 orang. Parti-parti lain yang mengambil bahagian dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak. Kemudian menjadi Parti Kemajuan Rakyat, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Parti Perikatan telah memenangi 51 dari 52 buah kerusi yang dipertandingkan, kerusi yang sebuah lagi dimenangi PAS. Fungsi pilihan raya. Yang pertama, menubuhkan sebuah kerajaan demokrasi. Yang kedua, mengekalkan pucuk pimpinan. Yang ketiga, pemilihan calon bagi mengisi jawatan tertinggi. Yang keempat, menguatkan kestabilan dalam sebuah organisasi dan komuniti politik. Seterusnya, jenis-jenis pilihan raya. Yang pertama, pilihan raya umum. Pilihan raya umum diadakan untuk memilih ahli dewan secara serentak di seluruh semenanjung Malaysia. Bagi Sarawak dan Sabah pula, pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri diadakan secara berasingan. Jenis yang kedua iaitu pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil pula diadakan apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-mana kawasan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Kekosongan itu berlaku mungkin disebabkan hal-hal tertentu seperti kematian, peletakan jawatan dan pelucutan jawatan. Pilihan raya kecil ini diadakan dalam tempoh 60 hari bagi semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sarawak dan Sabah selepas kekosongan itu. Sistem pilihan raya di Malaysia diadakan 5 tahun sekali, memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Negeri bagi mengetahui kerajaan negeri dan wakil-wakil Dewan Rakyat untuk membentuk kerajaan persekutuan. Dipertanggungjawabkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang terdapat dalam perkara 113 hingga 120 Perlembagaan Persekutuan. Dibubarkan oleh YDPA peringkat persekutuan dan raja yang di-Perdana Negeri bagi peringkat negeri melalui nasihat PM atau MB. Perlu diadakan dalam masa 60 hari bagi semenanjung dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak. Seterusnya, undang-undang dan peraturan pilihan raya. Pertama, Perlembagaan Persekutuan. Kedua, Perlembagaan Negeri. Ketiga, Akta Pilihan Raya 1958 iaitu Akta 19. Keempat, Akta Kesalahan. Kesemuanya berkait secara langsung. Elemen-elemen penting pilihan raya. Bilangan bahagian pilihan raya. Seseorang calon dipilih untuk mewakili penduduk-penduduk satu bahagian pilihan raya di Parlimen iaitu pilihan raya umum atau Dewan Undangan Negeri, pilihan raya negeri. Sehingga kini terdapat 219 kerusi Dewan Rakyat
iaitu Parlimen dan 567 kerusi Dewan Undangan Negeri. SPR perlu menjalankan kajian ini setiap tidak kurang dari 8 tahun. Seterusnya, pendaftaran pemilih. Seorang pemilih mesti mendaftar dengan SPR sebelum dia mengundi. Seseorang layak mengundi jika warga negara Malaysia, umur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh kelayakan, seorang penduduk di mana-mana bahagian pilihan raya di Malaysia, tidak hilang kelayakan. Kedua, hilang kelayakan pemilih. Hilang kelayakan sekiranya pada tarikh kelayakan ditahan kerana tidak siuman atau sedang menjalani hukuman penjara. Kedua, sebelum tarikh kelayakan didapati bersalah dan dihukum penjara atau penjara 9 tempoh lebih daripada 2 bulan dan masih menjalani hukuman pada tarikh kelayakan. Telah didapati bersalah di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan telah memperoleh kerakyatan asing. Okey, seterusnya proses pilihan raya. Bermula dengan pengeluaran rit pilihan raya oleh SPR kepada pegawai pengurus, notis akan diwartakan untuk menetapkan tarikh-tarikh hari penamaan calon dan hari mengundi. Penamaan calon. Hari yang ditetapkan oleh SPR bagi calon-calon yang bertanding mengemukakan kertas penamaan kepada pegawai pengurus, dikemukakan oleh calon, pencadang dan penyokong atau salah seorang daripada mereka mestilah dikemukakan antara jam 9 pagi sehingga 10 pagi. Dipamerkan dari jam 10 pagi hingga 11 pagi untuk diteliti dan menerima sebarang bantahan. Pegawai pengurus mengisytiharkan calon itu menang tanpa bertanding jika seorang calon sahaja yang dicadangkan. Kemudian untuk deposit, RM10,000 bagi kerusi Parlimen dan RM50,000 bagi kerusi negeri perlu diserahkan kepada pegawai pengurus sebelum atau pada hari penamaan calon. Akan hilang wang deposit sekiranya gagal memperoleh 1/8 daripada jumlah undi. Penggunaan simbol pula boleh menggunakan simbol parti jika mendapat kebenaran bertulis daripada ketua parti berkenaan. Manakala kempen, SPR merangka peraturan-peraturan khas untuk berkempen. Kempen hanya boleh dimulakan selepas selesai proses penamaan calon dan mesti dihenti pada pukul 12.30 malam sebelum hari mengundi. Hari mengundi. Merujuk kepada hari pemilih-pemilih membuang undi, waktu membuang undi ditetapkan dari jam 8 pagi hingga jam 5 petang. Bagi kawasan-kawasan pedalaman, unit-unit bergerak digunakan bagi memastikan kelancaran membuang undi. SPR akan mengeluarkan notis untuk memaklumkan orang ramai tentang perkara-perkara pilihan raya seperti yang pertama, tarikh mengundi, yang kedua, lokasi tempat mengundi, yang ketiga, waktu mengundi di semua tempat mengundi, dan yang keempat, lokasi pusat pengiraan dan penjumlahan undi. Warung SPR, seseorang calon tidak dibenarkan mendirikan pondok di mana-mana pusat mengundi di kawasan tempat calon itu bertanding. Parti-parti politik dibenarkan untuk mengadakan bilik operasi jika sekiranya terletak di luar jarak 50 meter dari pusat mengundi. Memastikan kelancaran pengundian SPR akan mendirikan barung SPR di pusat-pusat mengundi. Barung-barung ini adalah untuk membantu pemilih menyemak nombor siri mereka. Kebenaran memasuki tempat pembuangan undi. Hanya pemilih-pemilih yang nama mereka terdapat dalam daftar pemilih bagi sesuatu tempat mengundi sahaja boleh dibenarkan masuk untuk membuang undi. Mestilah membawa kad pengenalan pemilih yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara sebagai pengenalan diri dan perlu ditunjukkan di tempat mengundi. Bagi memastikan keadaan terkawal dan menentukan kerahsiaan undi, hanya pegawai-pegawai berikut yang dibenarkan memasuki tempat mengundi. Antara ahli dan pegawai SPR ialah ketua tempat mengundi dan kaki tangannya, calon-calon dan wakil calon, ejen-ejen mengundi dan ejen mengira undi, dan yang terakhir, orang-orang yang dibenarkan oleh SPR.
Dan ejen mengundi. Undang-undang membenarkan calon melantik ejen mengundi bagi tujuan menjaga kepentingan calon di setiap tempat mengundi di sepanjang masa. Peranan ejen adalah untuk memastikan pengundian dijalankan mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Orang yang layak mengundi secara pos ada 6. Yang pertama, anggota tentera. Yang kedua, pasukan polis hutan. Yang ketiga, petugas-petugas pilihan raya. Yang keempat, pegawai-pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara. Yang kelima, pelajar yang menuntut di luar negara serta isteri atau suami masing-masing. Dan yang terakhir, kertas undi pos mesti sampai kepada pegawai pengurus selewat-lewatnya jam 5 petang pada hari mengundi. Prosedur yang lengkap telah disediakan untuk menjaga kerahsiaan undi. Bagaimanapun, pengiraan undi dijalankan oleh ketua tempat mengundi di tempat mengundi atau di satu pusat pengiraan undi yang telah ditetapkan. Undi pos bagi sesuatu bahagian pilihan raya dikira oleh pegawai pengurus di pusat pengiraan undi yang ditetapkan. Semasa undi dikira, orang-orang yang dibenarkan sahaja boleh memasuki tempat mengira undi iaitu ahli-ahli dan pegawai SPR, pegawai yang dilantik oleh SPR, kerani mengira undi. Yang terakhir, calon, wakil dan ejen mengira undi. Kehadiran ejen-ejen calon adalah untuk memastikan pengiraan undi dijalankan mengikut proses yang betul seperti yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan serta bagi memastikan urusan pengiraan undi itu betul, adil dan telus. Pilihan raya, sesuatu keputusan pilihan raya sebenarnya boleh dicabar di mahkamah. Sesuatu petisyen boleh dibuat atas sebab-sebab berikut iaitu sogokan, peras ugut atau sebarang salah laku yang mungkin telah menjejaskan pilihan raya. Selain itu, ketidakpatuhan undang-undang dan peraturan pilihan raya. Seterusnya, perbuatan rasuah atau perbuatan menyalahi undang-undang yang dilakukan oleh calon dan ejen-ejen, dan yang terakhir, calon atau ejennya didapati tidak layak menyertai pilihan raya. Petisyen pilihan raya mestilah dikemukakan ke Mahkamah Tinggi dalam masa 21 hari selepas tarikh keputusan pilihan raya disiarkan dalam warta. Kesimpulannya, pengalaman sistem demokrasi berparlimen sesungguhnya mendatangkan banyak kebaikan kepada rakyat negara ini. Sejak diperkenalkan sehingga kini, sistem tersebut telah dapat mewujudkan suasana politik yang stabil, aman dan makmur. Melalui demokrasi berparlimen, kewujudan seorang raja berperlembagaan telah mengekalkan kesinambungan tradisi pemerintahan di negara ini. Manakala kerajaan yang dipilih oleh rakyat pula perlu bijak memenangi hati rakyat dan tidak boleh berat sebelah terhadap golongan minoriti kerana keadaan ini akan menjatuhkan kerajaan pemerintah pada masa yang akan datang. Selain itu, setiap individu juga akan dilindungi kedudukannya dan boleh menggunakan hak mereka untuk menentukan tampuk pemerintahan negara. Diharapkan setiap warga negara akan sentiasa bekerjasama bagi membolehkan konsep demokrasi ini terus wujud. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.